Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelum saya bermula, saya perkenalkan dulu diri saya. Okey, saya PDD Datin Hajah Siti Fatimah dan pasangan saya Datuk Muhammad Saleh bin Man. Kami disponsor ke dalam bisnes yang sangat-sangat awesome ini oleh New Founders Platinum, Ustazah Nurul Syuhada dan Ustaz Tarmizi. Upline yang seterusnya FDD Dr. Zamani dan Khadijah. Upline yang seterusnya New Founders Diamond Syariman dan Nurdiana. Seterusnya Emerald, Rosli dan Jamila. Upline yang seterusnya Silver Producer Nurhayati dan Hamid. Dan upline yang seterusnya insan yang sangat-sangat hebat yang penuh dengan idea-idea yang bagus untuk membina Rumpun Mesra, FEDC Syarul Fahmi dan juga Maz Liatul. Dan seterusnya mentor yang kita kasihi, yang kita sayangi, Double Diamond Ayanda Haji Abdullah dan Bonda Hajah Mariam. Okey, thumbs up untuk upline saya yang hebat. Okey, pada kali ini saya akan berkongsi tentang satu produk yang sangat-sangat hebat yang dikeluarkan oleh MW, iaitulah Atmosphere Sky. Okey. Baik, jadi Atmosphere Sky MW ini saya akan cuba jelaskan ya dari 4 aspek lah. Yang pertama ialah kualiti udara, yang kedua kesedaran tentang pencemaran udara dalam rumah, yang ketiga faedah Atmosphere Sky, dan keempat ialah pemasangan serta masalah mendiagnosis ya. Okey, seterusnya soalan yang selalu ditanyakan, apakah itu pencemaran udara? Okey, jadi pencemaran udara berkait rapat dengan paru-paru kita ya. Okey, pencemaran udara adalah campuran partikel yang terdapat dalam atmosfera kita, menimbulkan ancaman serius terhadap kesihatan dan alam sekitar. Pencemaran udara boleh wujud di dalam dan juga di luar rumah ya. Jadi ini antara gambaran lah ya pencemaran yang berlaku setiap hari di sekeliling kita ya. Okey, seterusnya bakteria dan virus yang tidak kelihatan. Ya, ini benda-benda yang halus lah yang berterbangan di dalam rumah kita tapi kita tak nampak. Okey, yang pertamanya ialah kulapuk. Kulapuk ini menyebabkan kerengsaan pernafasan seperti batuk dan berdehit. Ya, setengah orang dia sangat sensitif kepada kehadiran kulapuk ini ya, boleh menyebabkan dia batuk lah. Kemudian yang keduanya ialah allergen. Allergen menjejaskan mereka yang mempunyai hidung dan kulit yang sensitif. Tak sedikit ya orang yang mengalami masalah ini sebenarnya. Yang ketiga ialah penyakit berjangkit, iaitu penyakit bawaan udara mudah merebak ya. Contohnya influenza dan juga coronavirus. Okey. Kemudian kesedaran tentang pencemaran udara. Udara yang kita bernafas ini tercemar ya dengan bahaya. 9 daripada 10 orang kini menghirup udara tercemar. Bahan zarah yang merosakkan kesihatan berdiameter 2.5 mikron atau kurang. Pencemaran udara akan menjejaskan kesihatan dengan serius. Ya. Jadi contoh di sini ya. Kita boleh nampak macam mana ya berlakunya kerosakan kulit ya, kemerahan, kerengsaan ya pada kulit kita. Ini menjejaskan sistem deria. Seterusnya yang ketiga kemurungan, keempat ialah berat badan pun boleh naik ya. Okey, 1/3 daripada kematian stroke, kanser paru-paru dan penyakit jantung adalah disebabkan oleh pencemaran udara. Ya, bukan main-main ya kalau kita membiarkan udara kita tidak tidak di neutralize, tidak dibersihkan ya. Okey, seterusnya influenza.
ini juga sejenis kuman ataupun virus lah ya. Okey, diameter virus ini adalah antara 80 hingga 120 mikron ya, ataupun 0.08 hingga 0.12 mikron. Virus influenza boleh hidup di permukaan yang keras selama 48 jam. Okey, jadi dia boleh ada ni di tombol pintu kita, ya, di permukaan kaunter dan seterusnya pada barang-barang mainan ya anak-anak cucu kita. Baik, kemudian influenza adalah virus yang menjangkiti hidung, tekak dan juga paru-paru. Ya, mula-mula dia pergi ke hidung, kemudian akan masuk ke tekak dan seterusnya ke paru-paru. Influenza cepat tersebar sesama manusia. Ia boleh tersebar kepada orang lain sehingga sejauh 6 kaki apabila seseorang itu batuk ataupun bersin. Ya? Jadi dia boleh terlepas kepada orang lain. 1 meter padu udara mengandungi 15,000 virus selesema. Ia berada dalam udara selama berjam-jam dan menyebabkan anda sakit. Jadi virus ni memang sukar untuk dihapuskan ya. Dia tak macam bakteria. Okey, PM2.5, bahan zarah adalah kombinasi partikel pepejal dan titisan cecair ya. Dalam apa ni ya. Okey, terdapat saiz yang berbeza bagi PM yang boleh disedut. PM2.5 diameter kurang ataupun sama dengan 2.5 ya mikron ataupun 1/28 daripada rambut manusia. PM2.5 adalah partikel pencemaran kecil yang memasuki tubuh anda dan menyebabkan kerosakan pada sistem pernafasan, penyakit paru-paru, serangan jantung serta stroke. Ya, jadi ini saiz yang kecil ya, ukuran rambut manusia ni yang dibelah-belah lah. Okay. Seterusnya coronavirus, transmisi antara haiwan dengan manusia. Sindrom pernafasan akut yang teruk seperti SARS ya, MERS-CoV, transmisi dari kucing dan sebagainya. Seterusnya sindrom pernafasan Timur Tengah, MERS-CoV, transmisi dari unta, dromedary. COVID-19 masih dalam penyiasatan mengenai bagaimana virus ini berasal dan menyebar. Diameter virus adalah 0.12 mikron ya, sangat-sangat halus. Okey, apakah gejala-gejala yang biasa ya? Pertamanya ialah gejala pernafasan, keduanya demam, batuk, sesak nafas serta kesukaran bernafas. Dan ini jika dibiarkan dia akan menjadi kritikal sehingga menyebabkan masalah pneumonia, sindrom pernafasan akut yang teruk, kegagalan buah pinggang serta kematian. Soalan 2, apakah itu udara bersih? Semua orang nak hidup dalam udara bersih ya. Okey, udara bersih adalah udara yang tahap bahan cemarnya kurang atau sangat rendah. Yang terdiri daripada partikel, kimia, kotoran dan habuk. Kita sering menyangka bahawa menghirup udara bersih di luar itu bagus dan selamat. Sangat penting untuk mempunyai segala alat yang boleh memberikan anda akses kepada udara yang lebih bersih. Okey, soalan 3, mengapakah kualiti udara dalam bangunan iaitu rumah, pejabat, bilik gym dan lain-lain lebih tercemar daripada di luar? Kita sangka dalam rumah bersih ya, tapi kemungkinan di dalam rumah lagi banyak bakteria, virus ya, habuk, debu dan sebagainya. Okey, kebanyakan orang mengandaikan bahawa dinding rumah mereka mampu menghindarkan bahan cemar berbahaya. Malangnya, dinding yang sama juga boleh memerangkap bahan cemar di dalamnya. Dorongan untuk menjimatkan tenaga telah menyebabkan peningkatan potensi pencemaran udara. Okey, jadi ini cycle lah ya, daripada alam yang hijau ya kepada rumah kita. Okey, jadi menutup rumah, menjimatkan tenaga, mengurangkan pertukaran dengan udara luar,
memerangkap dan memadatkan bahan cemar udara di dalam. Ya. Seterusnya, terdapat bahan cemar tambahan. Udara yang di dalam rumah 5 kali lebih tercemar berbanding di luar. Keruping haiwan peliharaan dan manusia. Okey, itu yang lazimnya lah masyarakat kita banyak yang memelihara kucing, anjing, ya. Jadi ada banyak bulu dan juga kutu-kutu pada haiwan ini. Yang keduanya ialah bahan kimia berbahaya yang boleh kita dapati daripada alat-alat perkakas-perkakas yang kita gunakan, ya, cat dan sebagainya. Seterusnya soalan 4, apakah kesan-kesan pencemaran udara dalam bangunan? Okey, yang pertamanya EPA, kesan-kesan negatif yang menjejaskan kesihatan boleh berlaku disebabkan bahan cemar udara dalam bangunan. Okey, jadi kesannya meliputi otak, ya. Jadi di bahagian otak, jika ada pencemaran, dia boleh menyebabkan gangguan pada sistem saraf otak. Yang kedua ialah mata dan hidung. Mata dan hidung boleh terengsa. Ya. Yang ketiga jantung menyebabkan kardiovaskular. Keempat paru-paru menyebabkan pneumonia. Jadi ini kesan mungkin ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang. Soalan 5, mengapa guna penolin udara? Adakah penolin udara berbaloi untuk wang anda? Okey, jadi dengan adanya penolin udara, ia boleh mengurangkan kimia dan partikel di dalam udara yang melaluinya. Okey, ini partikel-partikel yang ada dalam udara kita, kimia, kotoran, habuk. Udara yang anda hirup, ketenangan minda yang dinikmati sememangnya berbaloi. Okey, seterusnya faedah memiliki penolin udara. Yang pertama, ia memperbaiki peredaran udara dan menghapuskan kulapuk, mengurangkan penyakit pernafasan serta menyingkirkan bakteria dan juga virus, ya, iaitu influenza dan coronavirus. Soalan 6, bagaimanakah penolin udara berfungsi? Jadi atmosfer sky dia ada 3, ya, penuras, 3 lapisan penuras. Baik, penolin udara menyedut dan memaksa udara bilik melalui penuras berlainan untuk mengurangkan kimia dan partikel dari udara melaluinya. Jadi kita ada 3 lapisan penapis yang boleh menapis sehingga sehalus-halus benda ataupun zarah. Soalan 7, bagaimanakah ciri-ciri atmosfer sky dibandingkan dengan jenama pesaing? Okay. Padatan bahan partikel kecil dan halus yang tinggi bersamaan dengan risiko kesihatan. Okey, jadi ini ditunjukkan macam mana kalau kita menyedut, ya, melalui hidung kita ni bahan-bahan yang mencemarkan udara. Jadi dia akan masuk ke hidung menyebabkan irritation ataupun gangguan, ya, pada hidung kita, dan dia masuk melalui kerongkong menyebabkan iritasi pada kerongkong. Seterusnya jantung, ya, menyebabkan kardiovaskular dan juga paru-paru, ya. Bahagian ini dia boleh menyebabkan juga lung cancer ataupun kanser paru-paru. Jadi sangat bahaya, ya, kalau kita hidup dalam ruang lingkup yang udaranya tercemar. Okey, atmosfer sky, sistem udara bersih, ya. Yang pertama, sistem penurasan 3 peringkat. 2, berkesan menyingkirkan bahan cemar bawaan udara. 3, sesuai untuk pembersihan udara dalam bilik. Okey, ini adalah rupa bentuk lah, rupa paras atmosfer sky kita yang sangat cantik, yang sangat mobile juga, ya, boleh dibawa ke sana sini. Jadi dia ada lapisan inilah, penutup hadapan, prapenuras, penuras HEPA, penuras karbon. Okay, seterusnya lapisan prapenuras. Ini ialah lapisan prapenuras. Jadi tugas dia ialah menyingkirkan partikel besar dan membantu melanjutkan hayat penuras partikel utama. Jadi rambut, ya, habuk-habuk yang besar-besar tu
dia akan ditapis di bahagian pra-penuras. Lapisan yang kedua, penuras yang kedua ialah penuras HEPA. Okey, penuras HEPA berkesan menyingkirkan 99.99% bakteria dan virus. Kemudian menuras partikel sekecil 0.0024 mikron. Okey, jadi ini bacaan saiz ya, pasir, rambut, debunga, partikel ya, virus yang boleh ditapis di bahagian penuras HEPA ini. Okay, seterusnya menyingkirkan 99.99 partikel sekecil 0.0024 mikron dari udara yang melalui penuras. Okey, mengurangkan lebih 300 bahan cemar bawaan udara dan bahan cemar yang lain. Baik, penuras karbon pula mengurangkan bahan cemar kimia serta menyekatlah ya bau-bauan yang terhasil di dalam rumah ataupun bilik ya. Contohnya rokok, bau haiwan peliharaan, bau lembap, dia akan ditapis di penuras karbon ini. Menyerap dan bertindak balas dengan kimia dan gas di dalam rumah anda, memerangkapnya dan juga mengubahnya menjadi garam, gas dan wap air yang tidak berbahaya. Ini fungsi penuras karbon. Okey, kadar penghantaran udara bersih liputan kaki perseginya ialah 465 square feet. Saiz yang agak besarlah untuk ruang tamu terutamanya. Kemudian ini prestasi pembersihan ialah 300 CFM. Okey, atmosfer sky kita juga seperti mana eSpring mendapat pengesahan ya daripada pihak ketiga. Jadi pihak ketiga yang pertama ialah British Allergy Foundation, pihak kebajikan kebangsaan terkemuka yang memberi sokongan, nasihat dan maklumat bagi mereka yang mengidap alahan. Yang kedua ialah Verified, AHAM Verified, iaitu Persatuan Pengilang Peralatan Rumah. Sebuah organisasi yang mengesahkan isi padu saiz bilik, CADR banyak peralatan di rumah yang biasa. Okey, ini lagi pengesahan pihak ketiga daripada Energy Star. Energy Star ialah sebuah program sukarela agensi alam sekitar AS yang membantu perniagaan dan individu menjimatkan wang dan melindungi iklim melalui keefisienan tenaga yang hebat. Yang keempat ialah allergy friendly, quality tested, ECARV. Okey, ini ECARV menunjukkan bahawa sistem rawatan udara atmosfer sky telah diuji secara saintifik oleh makmal pihak ketiga untuk mengurangkan atau menyingkirkan allergen dan dengan itu sesuai digunakan oleh mereka yang menghidap alahan. Okey, ini yang specialnya tentang atmosfer sky ya, sangat-sangat canggih. Atmosphere Connect. Jadi macam mana nak connect? Kita tak ada remote dah ya. Yang terbaru tidak ada remote lagi, hanya connect dengan handphone sahaja. Okey, jadi alat kawalan jauh boleh hidupkan dan matikan unit, tukar kelajuan dan juga mode kipas. Seterusnya status peranti, memantau ya pergerakan peranti, kualiti udara, memeriksa kualiti udara dalam rumah, memeriksa kualiti udara di luar rumah. Seterusnya melihat sejarah kualiti udara dalam rumah. Okey, dan yang keempatnya ialah hayat penuras. Daripada sini kita tahu bila perlu mengganti penuras. Jadi sangat-sangat canggih. Soalan 8, apakah jenis virus atau bakteria yang dituras oleh atmosfer sky? Dalam dunia ni ada banyak virus ya dan juga bakteria. Okey, keefisienan sistem dalam menyingkirkan partikel yang sangat kecil, menyingkirkan 99.99% semua partikel bersaiz lebih besar daripada 0.0024 mikron. Tak dapat nampaklah oleh mata kita ya, kena tengok bawah.
mikroskop kalau 0.0024 mikron ya. Jadi dia boleh tapis bakteria, virus, debunga, allergen, keruping haiwan dan juga habuk. Seterusnya boleh rujuk senarai bahan cemar yang disingkirkan dari brosur ya. Okey, soalan 9, adakah bakteria dan virus yang diperangkap oleh penuras HEPA terlepas semula ke udara apabila kita menukar penuras HEPA? Bagaimanakah cara kita uruskan penuras HEPA yang telah digunakan? Jadi kita pun risau ya, kalau-kalaulah virus contohnya corona kita perangkap dalam atmosfer, adakah dia akan mendatangkan bahaya, boleh keluar balik ke macam mana ya? Okey, kita tengok. Bakteria dan virus tidak dapat hidup lama di luar tubuh manusia dan setelah ia diperangkap oleh penuras, ia menjadi tidak aktif atau mati. Apabila hayat penuras telah hampir tempoh luputnya, ia perlu diganti. Penuras lama hendaklah dikeluarkan dari sistem dan dimasukkan ke dalam karung sampah plastik untuk dilupuskan. Kena wrap, kena apa? Bungkus ya, elok-elok sebab banyak habuk yang terperangkap di sini, takut menimbulkan masalah alergi ya, bersin dan sebagainya. Okey, disyorkan supaya anda membasuh tangan selepas mengendalikan penuras. Sebab penuras tu dah perangkap macam-macam kan. Jadi kita kena basuh tangan. Seterusnya pemasangan dan masalah mendiagnosis. Okey, ini untuk unboxing dan untuk pemasangan atmosphere sky ya. Ini langkah-langkahnya. Kita keluarkan dari kotak, kita tanggalkan pembalut dari unit, tanggalkan pembalut dari semua penuras, pasang semula penuras ke dalam unit dan pastikan penuras HEPA benar-benar dikunci. Yang kelima, cucuk teras elektrik ke dalam unit dan sambungkan plug ke soket elektrik. Semudah itu ya. Okey, ini ialah panel paparan yang kita boleh lihat ya di bahagian atas atmosphere sky kita. Ada color-color ya. Ada color, kalau hijau maksudnya sangat baiklah udara. Ya, kalau kuning kurang baik, kalau merah sangat tidak baik. Okey, nombor 1, penunjuk penggantian penuras. Yang ini color dia akan bertukarlah. Kalau mula-mula merah, bila kita pasang dia akan tukar kepada kuning dan seterusnya hijau. Yang kedua ialah penunjuk Wi-Fi ataupun Bluetooth. Kita boleh sambung kepada Wi-Fi ataupun Bluetooth. Yang ketiga ialah kelajuan kipas. Yang keempat ialah penunjuk sensor partikel. Ya, ini. 5, tetapan atas ke bawah. Okey, malam, turbo, auto ataupun penunjuk kuasa on dan off. Ya. Okey, penunjuk penggantian penuras. Okey, ini yang tadi kita kata penuras karbon, penuras HEPA. Ya. Okey, jadi ada A, B, C, D. Baik, dari segi warna ya. Kalau hijau maksudnya dalam keadaan baiklah. Kalau jingga, kalau bagi penuras HEPA tinggal 14 hari lagi. Kalau penuras karbon pun 14 hari. Kalau merah, merah padu maksudnya tamat ya hayatnya untuk kedua-dua blok kabel penuras A, B dan juga C ya. Seterusnya kalau dia berkelip lah, merah berkelip menunjukkan tidak dikesan ya. Okey, ada masalah. Kalau putih bernafas, ini kita kena cek balik lah ya. Kemas kini perisian tegar. Okey. Jadi memahami status Wi-Fi dan Bluetooth. Okey, penunjuk Wi-Fi dari segi warna jika putih padu tidak berfungsi. Kalau putih berkelip menunjukkan dia sedang menunggu sambungan. Kalau biru berkelip, percubaan menyambungkan ke Wi-Fi. Biru bernafas disambungkan ke Wi-Fi tanpa internet. Biru padu disambungkan ke Wi-Fi dengan internet. Okey, kemudian penunjuk Bluetooth pula. Kalau Bluetooth tu warna dia putih padu menunjukkan tidak berfungsi.
Jika putih berkelip, sedang menunggu sambungan. Biru padu disambungkan ke peranti. Okey, ringkasan ya. Penurasan 99.99% partikel sekecil 0.0024 mikron. Menyediakan kualiti udara dalaman yang selamat dan sihat untuk anda dan keluarga anda. Berkesan menghilangkan 327 bahan pencemaran bawaan udara. Okey, jadi daripada bermacam-macam bahan cemar lah. Okey, jadi atmosphere sky membantu insan menjalani kehidupan yang lebih baik serta lebih sihat. Okey, jadi atmosphere sky berkesan menyingkirkan atau mengurangkan bahan cemar dan organisme menjadi penyebab penyakit daripada udara yang melalui penapis. Atmosphere sky hanya boleh menulirkan udara yang sebenarnya disedut masuk ke dalam sistem. Ya. Jadi kita nak paru-paru kita sihat, tak ada jangkitan, tak ada keradangan ataupun kanser, kita sangat wajar menggunakan atmosphere sky ini di rumah kita ya. Okey. Jadi saya rasa itu sajalah penyampaian daripada saya. Yang baik itu daripada Allah, yang lemah itu daripada saya. Jadi sama-samalah kita menggunakan atmosphere sky untuk menjaga ya kesihatan, untuk menjaga paru-paru kita dan juga ahli keluarga kita daripada masalah-masalah seperti kerengsaan, ya, keradangan, kanser dan lain-lain. Okey, insya-Allah. Assalamualaikum.